Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sekali pada minggu pertama bulan Jun. Okey, untuk tidak berlengahkan masa, saya akan mulakan dengan silver dahulu. Selalu kita mula dengan currency. Jadi hari ini saya mulakan dengan metal dulu. Kita mulakan dengan silver. Okey. Kalau ikut analisa saya minggu lepas, dah sampai dah tempat dia. So kita tengok kat sini. Saya cuba tarik satu trend line. Okey. Kalau kita tengok pada awal bulan Jun ni, kita boleh tengok berlaku penurunan. Okey, pada time frame weekly kita boleh tengok last week candle close dalam keadaan bearish. Betul-betul dekat dengan bearish engulfing kat sini. Okey, betul-betul dalam zone sell. Saya marking. Okey. Betul-betul close dalam zone sell. So this week saya target untuk sell lagi untuk silver. Kita tengok pada daily. Okey. So jangkaan saya price kemungkinan price akan patah balik ke sini, ke kawasan kegarisan ni yang saya tanda baki ni. Okey. InsyaAllah price kemungkinan akan masuk ke dalam kawasan yang saya marking tu. Dia pergerakan dia lebih kurang macam ni lah. Gini. Begini. Sebab dekat sini jangkaan pergerakan silver lebih kurang macam ni lah. Saya jangkakan macam ni. Ataupun kebarangkalian price mungkin open turun ke bawah ke sini. Ya, saya tengok pada time frame H4. Sorry. Okey. Kemungkinan satu lagi price akan mungkin macam ni. Price turun terus ke line sini, dan reject naik ke atas dan turun ke bawah. Jadi zon kuning dekat atas tu, dalam garisan merah yang saya marking dekat atas tu, kita boleh cari sell. Dan zon kuning di bawah ni kita akan cari buy. Okey. Kita teruskan kepada gold. Gold kita tengok pada weekly
Okey, saya dah marking dah dekat sini. Sini adalah satu zone SNR lah. Resistance become support. Yalah. Silap, bukan resistance become support. Kawasan support become resistance support. Dia lah resistance kawasan SNR lah. Okey, sekejap saya tunjuk. Kalau tengok pada weekly, price dah buat satu petunjuk yang agak kuat untuk turun ke bawah. Saya tengok pada daily balik. Okey, dekat sini boleh nampak macam ada satu trend line. Okey. Nampak dekat zone 1644.29 ni satu kawasan SNR yang kuat. Saya jangka price akan reverse dekat situ. So tapi untuk next week yang saya jangkakan, price akan retrace dulu dekat kawasan trend line. Okey, kita buka H4. Alright, saya jangka price akan masuk ke dalam kawasan sini dulu. Okey, ini sekadar jangkaan saya. Boleh analisa masing-masing. Alright, sini. Dan kemungkinan price akan terjun ke bawah sini. Okey. Ini yang saya nampak lah. Tapi kalau kata price break zone sini, apa yang saya jangkakan, kemungkinan kalau price break, kemungkinan dia akan masuk ke sini. Sini adalah kawasan yang kedua untuk kita tunggu sell. Kalau price break zone kuning yang pertama lah. Kalau price break zone kuning yang pertama, kemungkinan dia akan pergi zone kuning yang kedua. Tapi buat masa sekarang ni, saya jangka dia akan retrace ke trend line dekat sini. Alright, yang macam saya marking ni. Dan kemudian price akan drop ke kawasan sini. Dekat sini kita boleh akan cuba untuk buy. Okey. Price ni sekadar kemungkinan sahaja. Okey. Tapi saya jangkakan gold ni mungkin akan 76 ke bawah. Sekejap saya masuk pada weekly. Alright. Kemungkinan sahaja. Saya markingkan kat dulu dekat sini. Okey, kita tengok pada daily ada apa daily. Okey. Kemungkinan price akan buat macam ni. Okey. Ini pandangan saya berkenaan dengan gold lah. Dan apa yang saya jangkakan, gold ni masih dalam keadaan bullish lagi. Sebenarnya yang saya tengok, terdapat satu pattern yang agak sempoi lah. Nampak Sini kalau kita tengok kemungkinan gold akan buat satu chart pattern
cup and handle nampak nampak bentuk cup. Dan sekarang ni price berada dekat hujung sini ni, dekat tempat yang saya arrow ni semua ni. Kat sini dia akan buat handle. Kemungkinan apa yang saya nampak, price mungkin akan buat macam ni. Ni sekadar kemungkinan saja Dan dekat sini price mungkin akan fly naik atas. InsyaAllah. Ini yang saya jangkakan lah untuk gold. So kalau kita nak buy yang betul-betul buy, boleh tunggu dekat 1575 dan bolehlah hold hold lah untuk sampai berapa tahun tu aku pun tak tahulah. Bolehlah try hold. Sebab rasanya price takkan turun, price gold ni takkan turun jauh lah. Kalau dia nak turun pun habis-habis pun dekat sini. Ini habis-habis lah. Tapi dekat sini ni dia dah ambil dah price sekali, dah ambil dah. Nampak jarum shadow tu, dia dah ambil dah sekali. Aku tak rasa dia akan turun lagi lah. Jadi kemungkinan dia akan turun dekat area 1575.78, dekat area situ. Dan kemudian price akan terbang tinggi lah. So kalau nak beli emas fizikal pun sesuai lah masa dia drop nanti. Okay. Sekejap saya buka. Okay, boleh nampak InsyaAllah pergerakan mungkin akan jadi macam tu. So bolehlah jangkakan macam mana pergerakan market untuk minggu hadapan. So sekarang ni kita pergi, saya buat analisa cepat sikit sebab takut nanti terlalu berat sangat video ni, nak upload nanti lambat sangat. Okay, ni untuk GBP USD. Saya pergi terus kepada weekly dulu. Weekly kita tengok price dah break zone resistance yang ni zone ni lah, SLR ni lah resistance ni. Dah break, kalau ikutkan sini ni zone resistance yang sangat kuat lah. Dekat double top, kita kebanyakannya trader jangkakan mungkin dia akan buat triple top dan kemudian junam. Tapi sekarang ni price dah break. Bila dah break sebenarnya dia nak pergi kepada zone engulfing ni. Nampak tak? Sharp tak entry? Nampak betul-betul sharp. Ambil price dan terus reject. Nampak? Sebab tu saya kata pergerakan berlaku pada time frame yang besar ni menunjukkan akan berlaku perubahan trend yang besar lah. Sebab dekat sini, dekat time frame monthly, dekat sini adalah zone swap doji. Sini adalah zone swap doji. Dan dekat yang saya marking ni, yang garisan yang saya gerakkan ni adalah zone SNR, zone support become resistant. Nampak? Betul-betul dekat dengan kawasan swap tadi. Nampak So saya jangkakan sekarang ni untuk daily sekejap tengok price kemungkinan akan membuat kenaikan lagi. Sebab candle weekly last week close dalam keadaan strong bullish. So dalam keadaan yang macam ni, saya jangkakan price akan buat kenaikan lagi. Ni dalam zone ni, price akan bermain dalam zone kuning ni. Okay. Tapi sekejap Alright.
Siap. Kalau kita tengok pada H4, saya jangkakan price akan buat pergerakan yang macam ni. Price akan reject nampak price akan reject masuk ke zone sini. Sini adalah zone yang kita boleh tumpu untuk buy. Alright. Okey. Kawasan kuning ni kita boleh cari buy. Dia mungkin akan buat macam ni. Nampak? Dan seterusnya price akan terus buat kenaikan ke atas, masuk ke dalam zon kuning. Nampak? Simple ya. Kalau kita buka pada weekly, nampak. Dan dekat sini mungkin kita boleh cari untuk sell. Dekat 1.30760 kita boleh cari sell. Sekejap saya try tarik Fibo saya. Alright. Okey. Nampak view dia. Okey, nampak view dia. Kalau dekat sini boleh nampak tak? Dekat sini ada satu pergerakan nampak. Bermula pada atas yang sebelah kiri ni, kita tengok engulfing, kemudian price naik, ambil order, terjun buat engulfing lagi, kemudian naik, ambil order, engulf, buat engulfing lagi. So sekarang ni yang saya jangka price akan retrace masuk ke zone sini untuk sell. Sekejap. Alright. Dekat hijau ni kita boleh tumpu untuk full margin lah. Kalau saya akan cuba full margin entry dekat situ lah. Tapi kalau yang sekarang ni kita boleh tumpu untuk masuk entry sell untuk entry buy dekat zone hijau yang zone kuning yang bawah ni. Nampak? Zone petak kuning yang kecil yang bawah ni kita boleh cari buy. Dan kita akan hold position kita sampailah dekat atas. Okey. Dia simple lah. Sekarang ni kita tak perlu fikir yang satu yang susah-susah sangat. Dekat sini pun kita boleh tengok dah. Dekat sini dia akan ada pergerakan yang macam ni. Nampak? Kita kena rajin melukis ya sebenarnya. Tak melukis pun tak apa, tapi kita kena nampak pergerakan dia. Daripada sini barulah kita akan boleh nampak price akan buat penurunan. Tapi bukanlah turun sekali satu candle yang panjang, tapi dia akan turun dalam bentuk downtrend lah. Cuma sekarang ni saya tunjuk yang okey, mungkin dia akan jadi macam tu. Tapi bukanlah satu candle yang panjang terus turun ke bawah. Dia akan buat pergerakan downtrend sampai ke zone Fibo 50.0 tu. Dekat situ kita akan cari buy balik, InsyaAllah. Ni untuk GU. Okey, untuk GBP CHF. Sekejap Alright. Okey. GBP CHF ni pun ramai yang terkena sebab kita tengok
dekat monthly, kita tengok dekat monthly dulu. Dekat situ kita nampak ada engulfing tau. Dekat monthly ada engulfing. So memang kita target sell. Saya sendiri pun target sell sebenarnya, tapi ada saya terlepas pandang sebenarnya. Okay, kalau ikutkan memang saya sell kat sini. Sini adalah zone sell saya. Alright, ini adalah zone sell. Tapi saya terlepas pandang, rupa-rupanya dekat sebelah sini nampak dekat zone kuning yang saya marking tu adalah satu zone swap. Okay, satu zone swap di time frame weekly. So nampak price betul-betul masuk dalam zone swap tu. Sebab dia terlalu dekat sangat dalam zone tu. Jadi nampak last shadow sekejap Okay, ini zone swap. Okay, sini adalah zone sell saya. Zone hijau tu adalah zone saya sell. Tapi disebabkan saya terlepas pandang, price naik sampai ke atas ni, rupa-rupanya ada satu zone swap dekat sini. So yang saya jangkakan price dah masuk dalam zone ni. Kemungkinan okay, saya buka daily dulu. Okay, nampak kemungkinan price akan buat kenaikan sampai dekat sini. Alright, saya padamkan dulu. Kemungkinan price akan buat kenaikan, turun, buat kenaikan ke sini. Alright, dan akan patah balik ke sini. Okay, nampak dan baru price akan terbang buat naik kenaikan macam ni. Sebab dekat weekly kita dekat sini yang sell. Okay, dekat sini kita boleh cari sell. Okay, zone hijau sini kita akan ambil sell, tapi kita boleh cuba sell dekat support become resistant. Dekat sini. Okay, kita boleh tunggu kat situ. Dan kemudian kemungkinan price akan turun macam tu. So untuk next week, apa yang kita boleh jangkakan, sekejap, price kemungkinan akan naik ke 23060 dan kemudian akan drop dekat 1.20939 dan akan buat kenaikan ke atas. Dia macam tu. Okey. Price akan buat macam tu. Alright. Selesai untuk GBP CHF. 1, 2, 3, 4. Untuk GBP NZD ni, saya dah lukis dah sebenarnya. Boleh lah macam tu. Okey, boleh nampak Okey, ni monthly monthly. Kalau kita tengok dekat monthly, nampak ni last month memang bearish lah. So bulan 6 ni nampak price dah mula buat penurunan. Sebab bulan 5 tu dah nampak strong bearish. So buat penurunan. Jangkaan saya price akan masuk ke dalam zone buy. Sini ni zone buy ni. Okey, sini zone buy.
Tapi dekat mana kita nak entry? Betul ke dia akan turun dekat kuning tu? So saya buka ke time frame weekly. Bila time frame weekly, saya nampak dekat sini ada satu engulfing. Nampak sini, dekat yang saya marking ni. Start pada zone Fibo 50. Okay. Alright. Nampak tak? Benda ni simple. Kalau kita nampak, kalau kita rajin, kita akan dapat. Okey. Dia macam tu. Okey. Nampak? Kalau kata saya kecil kan nampak. Boleh nampak tak? Macam ni lah pergerakan GBP NZD yang akan berlaku. Price akan buat kenaikan lagi sekali ke Jebat FX. Kalau ikut masa price spike hari tu, nampak betul-betul sharp dekat Jebat FX dan terus junam ke bawah. Boleh tengok lah berapa ribu pip pun aku pun tak kira dah. Kan? Nampak? Last price akan naik balik sekarang ni. So sekarang ni kalau boleh, hampa boleh tengok structure dia. Dekat sini ada complete structure aku bagi. Tak tahulah price akan jadi macam ni ke tak kan. Tapi ini jangkaan aku lah. Okay. Kalau kita tengok pada weekly, macam aku jangkakan price untuk next week, price akan masuk ke dalam zone hijau ni. Zone hijau ni kita boleh cari buy lah. Kita boleh cari buy sebab price akan buat kenaikan lah. Dan dekat sini kita akan cari sell. Nampak macam mana pergerakan dia. Semua dah ada siap dah. Boleh tengok. Complete macam ni. Okey, aku tak mau ulas panjang. Okey, aku staykan dulu dalam pergerakan kaku. Hampa boleh tengok dia punya pergerakan. Nampak? Nampak? Okey. Tu untuk GBP NZD. So sekarang GBP AUD. GBP AUD pun sama. Sebenarnya pergerakan GBP AUD dengan GBP NZD ni lebih kurang sama. Apa yang berlaku dekat GBP NZD ni pun sama juga. Okey. Kalau kita tengok dekat monthly sama juga. Nampak? Dia dah masuk dalam zone buy dah pun ni. Nampak ni? Dekat monthly ni dah masuk zone buy dah. Tapi zone dia besar lah. Cuma kita tak mau bagi floating banyak. Sekejap aku tarik Fibo dulu. Okey. Kalau ikut dekat zone cantik tu dah entry dah, nampak. Dah boleh entry dah. Tapi sekarang ni apa yang kita tengok, trend masih kuat lagi nak turun ke bawah. Dengan keadaan candle weekly yang memang close bearish kan. So aku jangkakan this week pun akan next week pun price akan turun lagi. Dan kemungkinan jangkaan aku price kejap bearish, bullish. Okey. Ini sekadar jangkaan aku. Kalau korang nak buy, korang kan. Kalau hampa nak buy kat sini lah. Silap. Mana ni? Alright. Dekat zone hijau ni boleh buy. Tak jauh dah pun. Aku rasa next week mesti price sampai dekat zone hijau ni. Okay. Zone hijau ni boleh buy. Kalau ikut dia dah boleh masuk buy dah, nampak. Tapi tak cun lah sebab dah price dah pernah touch dah sebelum ni. Jadi aku rasa paling cantik sekali dekat zone hijau. Zone hijau ni okey lah, ni kira consider signal lah. Nampak. Alright. Dekat zone hijau ni korang boleh tumpu untuk buy. Dan dekat mana TP
TP buy TP buy ni dekat sini. Dekat sini boleh cari TP buy. Nampak berapa punya jauh dah. Alright. Ini yang aku nampak. Kemungkinan price akan naik macam ni. Kita tengok. Ui, 1300 pip bye. Kemungkinan price akan naik ke situ balik. Okey. Aku tengok structure. Aku trade pakai structure ya pun. Okey. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Tapi ingat kalau price break dekat marking merah yang aku tanda ni, okey, kemungkinan akan berlaku pertukaran trend lah. Sekarang ni masih dalam keadaan strong lagi buy. Okey, trend masih dalam keadaan buy untuk time frame yang besar lah. Tapi kalau dia break line merah yang aku marking ni, kemungkinan akan berlaku pertukaran trend. Kemungkinan sahaja. Sebab sebelum ni pun pernah berlaku juga dia break, tapi dia terus naik atas balik. So kalau nak betul-betul pertukaran trend yang betul-betul punya, dia kena jadi macam ni. Price tu dia terbreak sampai dekat sini. Bagi aku dekat sini baru kuat. Dan kemudian barulah price naik macam tu. Kemungkinan lah. Tu kalau kemungkinan break. Tapi kalau tak break, dia akan terus masuk dalam zon hijau tu dan kemudian reverse ke zon kuning. Okey. Hampa faham tak? Kalau hampa tak faham tu aku tak tahu nak abang. Nampak? Okey. Ni untuk GBP AUD. GBP CAD. Sebenarnya banyak. Kalau aku nak tengok dekat sini banyak GBP CAD, GBP JPY. Oi, banyak ni. Semua banyak setup ni. Banyak sangat setup kalau aku nak share ni. Kalau aku buat video ni, ingat berjam baru nak habis ni. Tapi aku bagi untuk pair GBP je lah. Aku bagi pair untuk GBP saja. Kalau kata aku rajin, besok aku akan buat untuk pair yang lain pula yang bukan pair GBP. Okey. Aku bagi GBP CAD. Ini pair GBP CAD ni, apa yang aku nampak dia memang tak ada pergerakan lah. Bukan tak ada pergerakan, dia macam duduk dalam keadaan sideways lah. Pergerakan pun ceput lah. Nampak? Engulfing dia pun pada time frame monthly, zone sell dia sangat besar. Kalau ikut bulan 5, nampak ni candle bulan 5 ni. Candle bulan 5 memang power betul ya, bearish dia. So boleh jangkakan kemungkinan price akan turun ke bawah lah. Sebab strong bearish Strong bearish. Tapi kita tengok dulu pada time frame weekly. Sebab sekejap. Kalau tengok dekat sini. Dekat sini price dah ambil dah tau. Sini adalah 1.66401 ni zone buy, dah masuk zone buy. Nampak price dah spike, dah junam ke bawah, kemudian naik ke atas balik. Okey, so bahagian ni dah tak fresh dah. Kalau je nak junam, mungkin dia akan sampai ke sini. Kemungkinan. Tapi aku tak tahulah. Perlukan news yang besar lah untuk price drop kan. So tak apa, kita tengok dulu. Pada weekly dia macam ni. Kalau weekly aku tengok price dah buat engulfing, kemudian price ambil order, okey, turun, naik, ambil order lagi sekali, turun. Okey, sekarang ni kemungkinan
kemungkinan price akan patah balik ke sini. Okey, kemungkinan. Ini kalau kita tengok daripada time frame yang besar. Okey. Nampak, kita kecilkan time frame dulu. Daily, okey. Aku dah nampak dah. Okey Kalau tengok, sebenarnya dekat sini adalah kawasan swap. Okey. Jadi buat permulaan, nampak kalau ikut pada aku marking tadi, nampak price ngam tak masuk sini. Dia boleh jadi dekat sini. Sebab dia ada banyak zone sell. Nampak sini boleh sell ni. Sini boleh sell ni. Ni engulfing doji ni. Nampak. Dekat atas ni pun boleh sell. Okey. Tapi yang aku nampak kalau dia ambil order dekat sini, tak tahulah. Okey. Cuma sekarang ni aku tak rasa dia akan naik lagi. Aku rasa dia akan buat macam ni. Kemungkinan dia menjawab macam tu. Okey, macam tu. Sebab dekat belah sini, okey, bullish, bearish, bullish. Okay. Aku rasa untuk GBP CAD ni mungkin akan buat sideway. Kemungkinan dia akan macam tu. Kemungkinan sideway di time frame. Nampak. Ini kalau terjadi macam ni lah. Bukan sideway lah, silap, sorry. Kemungkinan price akan buat macam ni. Dia pergi, aku cuma bagi arah je lah. Aku nak bagi entry boleh, tapi takut saat lagi hampa tak jaga MM saat lagi, hampa MC, hampa salahkan aku. Dia macam ni lah. Alright. Price kemungkinan akan jadi macam tu. Dekat sini nampak. Alright. Okey. Nampak Tapi bukanlah price akan junam macam ni terus. Dia akan buat structure lah. Structure downtrend turun ke bawah. Cuma aku nak bagi nampak arah dia saja. Okey. Ini adalah jangkaan aku lah. Okey. Nampak? Simple Simple ya. Kalau kita kecilkan time frame kepada H4. Nampak? Aku rasa di price akan naik ke 71758 dan kemudian akan drop. Ataupun price akan drop ke sini dulu. Bila kita kecilkan time frame, kita boleh nampak. Nampak? Dekat sini ada satu zone yang kita boleh buy. Okey, kat sini. Okey, aku tarik Fibo satu. Nampak? Nampak? Okey. Kemungkinan price akan buat macam tu.
Lebih kurang macam tu lah. Okay. Nampak. Kalau price turun, kemungkinan dekat sini korang boleh cari buy. Okay. So selesai untuk GBP CAD. Sekarang kita pergi ke GBP JPY. Last pair. Okay. Tak silap aku, ramai yang MC ni dengan pair JPY untuk minggu lepas. Mungkin mereka terlepas pandang lah. Mungkin terlepas pandang. Mungkin ada sifu-sifu pun boleh terlepas pandang. Even aku pun sendiri pun terlepas pandang. Cuma tapi aku tak masuk lah pair JPY sebab JPY nampak semua macam nak terbang kan. Okay, so sekarang ni sebenarnya sini ni nampak. Dia nak pergi ke zone ni sebenarnya pun. Sini ni boleh sell lah. Nampak? Sebab apa? Sebab aku cakap lah, kebanyakannya last week semua pair membuat pergerakan yang besar untuk cari swap dekat time frame, higher time frame. Nampak? Siapa yang tersell awal tu memang redha je lah. Nampak? Kalau ikut candle sangat-sangat bullish lah. Pada candle weekly bullish. Yang terkena ni mesti dia orang ada sell kat sini. Confirm dia orang ada sell kat sini. Okay. Tapi mereka terlepas pandang sebab mereka tengok time frame. Sebab aku seorang swinger. Jadi time frame aku besar. Jadi alhamdulillah lah. Mungkin sebab tu yang aku tak terlepas pandang kot. Sebenarnya kalau ikutkan dekat sini memang boleh sell. Tapi kita lupa dekat sini yang paling cantik. Nampak? Tereng. Alright. Nampak? Masuk dalam zon kuningnya terus reject. So aku jangkakan kemungkinan, ini just kemungkinan, price akan buat macam ni. Ramai lagi yang pandai-pandai. Aku cuma bagi arah saja. Kemungkinan price akan buat macam ni. Sebab apa? Sebab dekat atas ni ada satu zone yang kita akan masuk sell. Sekejap. Kalau kita tengok pada weekly, yes. Kalau weekly dekat situ, nampak. Aku tarikkan Fibo dahulu. Okey. Alright. Sini dekat zon hijau, zon kuning dekat atas ni adalah zon untuk kita cuba sell dalam keadaan full margin. Itu kalau akulah kan. Aku tak galakkan lah. Tapi dekat zon kuning atas ni, alright, adalah zon untuk full margin. Kemungkinan price akan buat macam tu lah. Nampak kalau ikut pada candle daily pun dah ada buat, candle H4 last week pun dah ada buat rejection. Nampak? Nampak? Kemungkinan ngam-ngam lah. Nampak? Inilah keadaan yang akan berlaku nanti untuk next week. Price akan reject. Macam tu.
Kemudian daripada sini baru kita akan nampak sell yang jauh. Kemungkinan price akan junam mai ke sini. Okey. Alright. So aku tamatkan dulu video ni kat sini. Sebenarnya ada lagi untuk, kalau ikutkan 28 pair ni semua ada setup. Tapi aku bagi dululah yang untuk pair GBP, silver dan gold. Nanti aku akan bagi lagi InsyaAllah minggu depan, sebab Euro GBP pun ada ni. Euro GBP pun dah buat rejection. Nak ambil order dah. Alright, tak apalah, aku bagi sepintas lalu yang last. Kemungkinan price akan masuk zone sini. Oh, okey, kat sini pun ada satu zone. So kita boleh usyar dekat sini. Kalau ikut price dah ambil order sekali. 1 2 3. Okey. Aku buat laju sikit lah. Okey, sini lah. Price kemungkinan akan masuk dalam zone sini sampai ke sini. Dan fly. Ataupun kalau dia break, dia masuk ke zone sini. Dan fly. Sekejap aku buat confirmation lagi sekali. InsyaAllah kemungkinan price akan berlaku macam tu. Dekat sini aku marking dulu, kemungkinan boleh ada buy. Ada sell, silap buy pula. Tak cantik sangat. Sekejap weekly. Okey. Buat sementara waktu untuk Euro GBP aku nampak macam ni lah. Okey. Sebab sekarang ni candle dalam keadaan bearish. Kemungkinan price akan masuk zone kuning yang pertama dan kemudian akan terbang ke sini. Nampak ni? Okey. Ataupun dia akan terjun masuk dalam zone kuning yang kedua dan akan fly. Simple as that. Okey. Alright. Sebab dekat sini pun kita boleh cari sell. Okey. So sampai di sini dulu. Kalau aku free, besok aku akan buat lagi video untuk pair-pair yang lain. Sebab pair-pair lain pun nak buat pergerakan yang jauh juga tu. Sebab untuk USD CHF, USD Kanada tu pun sebenarnya setup dah cantik lah tu untuk buy. Tapi nantilah aku buat video lain sebab dah panjang sangat ni. USD Kanada, lepas tu USD CHF, AUD, SUD. Banyak lah. Boleh kata 28 pair semua ada setup. Kalau aku nak buat dalam satu video ni, jam juga kan. So aku tamatkan kat sini dulu. Assalamualaikum, sampai kita berjumpa lagi.